Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Pelajar yang disayangi, apakah bahasa figuratif yang terdapat dalam baris pertama? Cikgu, bahasa figuratif dalam baris pertama pantun ini ialah aliterasi, iaitu mempunyai pengulangan huruf konsonan I yang sama dalam sesuatu ayat. Bagus Atira, itulah jawapannya. Kelas, setakat ini sahaja. Kita sambung esok pagi. Terima kasih, cikgu. Atira, adakah anda memahami apa yang diajar oleh Cikgu Haslinda tadi? Ya, faham. Kenapa, Fatihah? Bolehkah Atira mengajar saya? Keupayaan pembelajaran saya kurang baik. Jadi, saya tidak memahami apa yang diajar oleh Cikgu Haslinda tadi. Boleh, tiada masalah. Tapi sekarang kan waktu rehat. Apa kata kita makan dulu? Selepas rehat, masuk kembali ke kelas, barulah mengajar Fatihah. Baiklah, Atira. Terima kasih. Sama-sama. Fatihah, jomlah kita makan bersama. Awak kan masih baru lagi dekat sini. Banyak lagi tempat yang awak belum explore. Boleh juga. Saya pun terfikir juga. Macam manalah saya nak menyesuaikan diri di sekolah baru ni. Nasib baik ada awak berdua. Bolehlah jadi tourist guide saya. Tak apa, jangan risau. Kita makan dulu. Lepas ni, kita explore sama-sama. Terima kasih Aisyah dan Tira. Sama-sama, kita kan kawan. Kenalah saling tolong-menolong. Nah, ini TOS 5 yang awak nak tadi. Terima kasih, Fatihah. Nah, RM1.20. Tak apalah, saya belanja awak. Tak payahlah. Saya bayar. Tak apa, saya ikhlas. Lagipun, awak sudi mengajar saya nanti. Tak ada apalah. Macamlah Aisyah cakap tadi, kawan kenalah sentiasa tolong-menolong. Betul tu. Tak apa. Atira, minum je. Okeylah, terima kasih Fatihah. Fatihah. Nampak sedap je makanan awak tu. Oh ya, ni bekal makanan nenek saya buatkan. Untunglah ada orang sediakan bekal makanan. Cemburunya saya. Lain kali, saya minta nenek saya sediakan bekal makanan yang lebih untuk kita kongsi bersama. Tak sabar rasanya nak rasa masakan nenek Fatihah. Jomlah kami bawa awak melawat sekitar sekolah. Wah, besarnya perpustakaan ni. Mesti seronok belajar dekat sini. Siap ada aircon lagi. Betul tu. Dekat sini, pelajar senang nak belajar sebab terdapat pelbagai jenis buku dan kemudahan seperti komputer dalam perpustakaan ni. Bestnya. Jomlah masuk kelas. Lewat nanti cikgu marah pula. Boleh ke faham maksud aliterasi tadi? Oh, faham. Tetapi bahasa figuratif yang lain keliru sikit. Lepas waktu sekolah ni, awak free tak? Saya boleh ajar topik yang kita belajar tadi. Alah, saya kena balik sebab nak tolong nenek masak. Oh, tak apalah macam tu. Saya boleh ajar awak esok je. Apa kata awak datang rumah saya? Boleh kita makan tengah hari sekali? Oh, boleh juga tu. Sudah pulang ke? Assalamualaikum, Nek. Baru je sampai ni. Fatihah ada bawa kawan ni, Nek. Nak minta ajarkan subjek bahasa Melayu. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Cantiknya kawan Fatihah ni. Siapa namanya? Alhamdulillah, nama saya Atira, Nek. Atira, nak minum apa-apa ke? Tak payahlah nenek susah-susah je. Janganlah malu-malu. Buat macam rumah sendiri je. Alah, tak payahlah. Susahkan nenek je. Tak apalah. Nenek bantu Milo je lah. Dan Atira makan biskut-biskut atas meja tu. Ni biskut mahal ni, Nek. Tak apalah, Atira minum Milo je.
Apalah nak dibandingkan sangat. Biskut semua sama je. Kalau dibiarkan masuk angin terus tak boleh dimakan. Lagipun Atira kata tamu, kenalah dilayan dengan baik. Tak apa nenek, minum air kosong pun tak apa. Ini kan budaya kita, Atira. Sunnah agama kita. Setiap tetamu yang datang ke rumah, sekurang-kurangnya kita kena jamu air kosong. Kalau kita tak mampu nak hidangkan minuman atau makanan yang lebih baik. Baiklah, terima kasih nenek. Nek, bahan-bahan masak Fatihah dah sediakan. Bolehlah kita mula masak? Oh, terlupa pula nak masak. Rancak sangat berbual dengan Atira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Jemputlah makan. Makanlah sebanyak mana yang Atira suka. Banyak ni nek. Boleh habis ke kita makan ni? Jika tak habis macam bazir je. Tak apalah, makan je lah Atira. Jika tak habis, nenek boleh simpan tu makan malam. Nenek tak kisahlah masak banyak. Nenek suka tengok Fatihah dan Atira makan lagi-lagi lepas habis sekolah. Mesti perut tu lapar kan? Tak apa. Makan je. Jangan segan-segan. Tambah je lauk ya. Baik nek. Fatihah, tadi kan saya ada terlihat potret keluarga awak. Awak ada adik-beradik ke? Ya. Satu adik lelaki dan satu adik perempuan. Mesti awak ada hubungan yang baik dengan adik-beradik awak kan? Ya, betul. Sebagai seorang kakak, saya mestilah sayang kat diorang. Bagusnya Fatihah ni. Tapi kenapa saya tak nampak ayah awak pun dalam gambar tu? Ayah saya telah meninggal dunia. Masih saya kecil lagi. Innalillah. Semoga beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin. Tak apalah. Inilah sebab saya lebih menyukai dan menghargai keluarga saya. Hello, Aisyah. Ada apa-apa ke? Boleh tak nanti saya call balik? Sebab sekarang saya tengah ajar Fatihah tentang bahasa figuratif ni. Oh, ya ke? Sebab Aisyah ingat baru nak ajak Atira jogging petang ni. Kalau macam tu, tak apalah. Lain kali saja. Bye. Bye. Aisyah call ke tu? Semuanya okey? Semuanya baik saja. Aisyah nak ajak saya jogging dengan dia petang ni. Kalau nak pergi, awak bolehlah balik dulu. Tak apa Fatihah. Akademik kan lagi penting. Lagipun peperiksaan makin dekat. Okeylah, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Bagus begitu. Saya yakin awak boleh dapat keputusan yang cemerlang. Nasib baik ada awak yang sanggup ajar saya. Kalau tak tahulah macam mana nasib saya. Tak mengapalah. Ayuh kita mula belajar. Atira, kita stop di tajuk ni lah dulu. Hari pun dah gelap. Risau pula saya. Awak nak berjalan pula nanti. Oh, tak perasan pula masa begitu pantas berlalu. Nasib baik awak ingatkan. Sebab lagipun malam ni saya ada makan malam dengan keluarga saya. Mungkin kita terlalu fokus sampai tak sedar masa berlalu begitu pantas. Betul tu. Produktif betul hari ni. Sorry lah, susahkan Atira saja. Tak mengapa, sebab ada baiknya kita belajar bersama-sama. Sebab secara tak langsungnya, saya juga dapat lebih memahami topik-topik ni. Saya harap kita dapatlah mengulang kaji bersama-sama lagi selepas ni. Kalau begitu, esok kita study bersama lagi nak? Boleh? Saya pulang dulu ya. Jumpa awak esok di kelas. Baiklah, hati-hati. Nanti dah sampai rumah, call terus tau. No problem sis. Nanti dah sampai saya call. Fatihah, nanti waktu kelas pendidikan jasmani, awak nak main permainan apa? Saya ingat nak main bola tampar. Wah, saya tak tahu pula awak pandai bermain bola tampar. Tak adalah, biasa-biasa je. Sebelum ni saya pernah main untuk wakil sekolah je. Awak ni rendah diri pula. Bukan senang tau nak wakil sekolah. Mesti awak ni berbakat dalam bermain bola tampar kan? Sebab tu terpilih untuk wakili sekolah. Dah lah tu Atira. Janganlah puji saya sangat. Malu nanti. Haha. Malu-malu pula dia. Nanti bolehlah ajar saya main
Boleh je. Awak boleh ajar saya dalam akademik, saya pula ajar awak dalam sukan. Barulah kita boleh seimbang dalam akademik dan sukan. Awak berdua berbual pasal apa tu? Kami bercadang nak main bola tampar waktu pendidikan jasmani nanti. Jomlah Aisyah, kita main sekali. Tak kot. Saya tak pandai lah nak main bola tampar. Tak apa, Fatihah boleh ajar kita main. Tak apalah. Saya main badminton je nanti. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Pelajar yang bersedia boleh turun ke padang. Bagi pelajar belum tukar baju, boleh pergi ke tandas dan tukar selepas 10 minit kita kumpul di padang. Pelajar yang disayangi, cuba kira bilangan anda. 1, 2. 3. 4. Okey, semua dah berkumpul. Atira, sila datang ke depan dan mengetuai warm up. Baik cikgu, kawan-kawan dah bersedia? Kita mulakan dengan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selepas selesai, awak semua boleh bermain permainan kesukaan awak, tetapi keselamatan haruslah diutamakan. Okey, teknik untuk pukulan menyangga ialah rapatkan kedua-dua ibu jari dan luruskan lengan untuk menyangga dengan baik. Fatihah, macam ni ke? Betul. Kemudian, awak rendahkan badan supaya bola direngga melepasi jaring. Yeay, bola tu lepas jaring. Hebatnya Atira bermain. Mestilah sebab ada pemain profesional memberi tunjuk ajar. Dah, awak ni ada-ada je. Jom kita bermain satu kumpulan. Baiklah, tak sabar saya nak tunjukkan skill yang saya belajar tadi. Your ball. Atira, cepat sambut. Okey, my ball. Atira, bagus pukulan tu. Mereka tidak dapat sambut. Jadi, kita dapat satu markah. Yes, tak sangka saya boleh jaringkan mata untuk kumpulan ni. Sedia kawan-kawan. Ball dah datang. Sakitnya. Atira, okey ke tu? Ada cedera mana-mana? Aduh, saya tak apa-apa. Cuma luka sikit dekat lutut. Awak duduk dulu Nanti saya panggil cikgu. Atira, okey ke tu? Macam mana boleh jadi macam ni? Boleh bangun ke tak tu? Atau perlu panggil ambulans? Saya okey je cikgu. Cuma tadi waktu main, kaki saya terseliur. Lepas tu saya terjatuh. Cikgu, saya bawa Atira ke bilik kesihatan Okey Fatihah, terima kasih. Lagipun dah nak waktu rehat ni. Nanti lepas awak berdua balik dari bilik kesihatan, awak terus pergi kantin makan. Baik cikgu. Awak duduk dulu Saya pergi ambil peti kecemasan. Okey Fatihah. Awak tahan sikit Sekarang saya nak cuci awak punya luka dengan air bersih. Dan saya akan keringkan dengan kain bersih. Lepas tu luka awak ni saya akan basahkan dengan antiseptik. Awak kena belajar tentang menggunakan peti kecemasan. Umur saya dah 17 tahun lah Fatihah. Lagipun ni luka kecil je. Tapi bila awak rawat luka ni dengan serius, saya rasa macam budak kecil pula. Masih boleh bergurau lagi awak ni seolah-olah tiada kecederaan. Ish Fatihah, jalan cepat sikit. Saya dah lapar ni. Awak tu kan cedera. Kenalah jalan perlahan-lahan. Kenapa tak nampak Atira waktu rehat ni? Ni mesti dia tengah makan dengan Fatihah. Semenjak diorang berdua kenal, saya kena pinggir. Hai Aisyah, dah makan? Ya, dah. Fatihah, minumlah teh ais limau tu. Takkan saya nak minum 2 cawan kan? Wah, terima kasih Amboi, rapat betul korang berdua ni. Tiba pula.
Jomlah masuk kelas, kita dah lewat ni. Okey, hari ni saya akan ajar topik Komsas yang bertajuk www.cybermerdeka.com.my. Kelas, tolong baca sajak ni bersama. Dalam kebun diriku, aku tanam sarjana rancangan untuk memerdekakan warga susahku, hidup menentang senja dan malam. Siapa boleh bagi tahu apa erti tema sajak tersebut? Tema sajak ni ialah ketabahan insan dalam mendepani dukaan hidup, cikgu. Baguslah Atira. Pelajar yang lain sila ikut contoh Atira ya. Adakah ada apa-apa soalan yang perlu ditanya? Cikgu, saya tak faham maksud dalam rangkap pertama. Rangkap pertama bermaksud dalam diri penyajak, dia telah membuat pelbagai perancangan yang akan dilakukan bagi menyelesaikan segala masalah atau kesusahan yang dihadapinya. Adakah Fatihah dah faham sekarang? Oh, faham. Terima kasih, cikgu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Jika tak ada, setakat ini sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih, cikgu. Hei, Atira, tunggulah saya. Aisyah, ada apa-apa ke? Petang nanti, jom kita tengok wayang. Ya ke? Yelah, bukan minggu lepas kita dah plan nak tengok wayang? Alah, saya terlupalah pasal tu. Tak apa. Sempat je kita nak beli tiket sekarang. Alamak, minta maaf sangat. Tapi saya dah janji nak ulang kaji pelajaran dengan Fatihah. Lagi-lagi Fatihah. Awak berdua ni baru je kenal. Saya yang dah kenal awak lama ni, macam ni awak buat saya? Bukan begitu. Sebab peperiksaan pun kan makin dekat. Jadi diperlukan saya untuk mengajarnya. Atira, jomlah cepat. Saya nak kena bantu nenek saya masak ni. Minta maaf Aisyah, saya kena cepat ni. Saya gerak dulu ya. Atira, kenapa saya tengok muka Aisyah macam marah je? Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Jom cepat-cepat. Jom, nanti Atira nak makan lauk apa Apa-apa pun boleh. Nenek Fatihah kan masak sedap. Sedap ke lauk tadi? Mestilah sedap. Semua okey ke antara awak dengan Aisyah? Kenapa awak cakap macam tu? Bukan apa. Tadi saya nampak riak muka Aisyah macam marah je. Oh, sebenarnya saya ada janji dengan Aisyah minggu lepas untuk pergi menonton wayang bersama. Hari ni tapi saya lupa pula yang kita ada study bersama. Oh, patutlah. Tapi saya rasa dia faham je. Awak kan kawan rapat dengan dia. Tak apa, awak jangan risau. Siapa yang bertugas hari ni ya? Saya dan Fatihah, cikgu. Oh, nanti lepas waktu rehat jangan lupa lap tingkap dan sapu sampah ya. Baik, cikgu. Tak ada masalah. Fatihah, saya pergi ambil air dulu ya. Nak lap tingkap ni. Awak bolehlah sapu lantai dulu jap. Okey, tak ada masalah. Sekarang ni, Fatihah berserangan dalam kelas. Aku akan ambil dompet Atira dan letakkan dalam beg Fatihah. Biar mereka bergaduh sesama mereka. Fatihah, ada apa-apa ke yang boleh saya bantu? Saya okey je kat sini. Awak bolehlah mula mengelap tingkap. Baiklah, kalau macam tu saya pergi lap tingkap. Oh ya, nanti waktu rehat, awak nak makan apa Perut saya dah lapar ni. Ish, tugas kita pun belum siap lagi. Kita dah fikir nak makan apa nanti. Tak menyabar langsung, bawa bersabar. Saya tak sempat sarapan pagi tadi. Lepas tu terus ke kelas. Jadi awak dah fikir ke nak makan apa? Saya teringin nak makan laksa. Dah lama saya tak cuba laksa yang ada dekat kantin tu. Kalau macam tu, saya pun nak makan laksa jugalah. Tapi kita kena siapkan tugas kita ni dulu.
saya nak siap dah ni. Awak macam mana? Saya pun nak dekat siap dah. Kalau macam tu, saya pergi basuh kain ni dulu kejap Nak saya teman tak? Tak payahlah, saya dah 5 tahun dah belajar dekat sini. Awak tunggu je, saya dekat sini. Okey. Jomlah Fatihah, saya tak sabar nak cuba laksa yang sedap tu. Okey, jom. Saya juga tak sabar nak cuba laksa tu. Mana dompet saya Tadi saya letak dekat bawah laci meja saya ni. Cuba awak cari betul-betul. Mana tahu terselip bawah buku ke? Saya dah cari dah tapi tak ada. Macam mana ni? Awak jangan panik dulu. Cuba awak cek dalam beg awak. Tak ada jugalah. Mungkin tercicir semasa awak tandas kot. Tak apa, saya teman awak. Kita cari sama-sama. Duh, macam mana ni? Tak jumpa pula. Atira, kenapa menangis ni? Cikgu, dompet saya hilang. Cikgu, macam mana ni? Tak apa, jangan risau. Kita tunggu semua kawan kamu balik dulu. Lepas tu kita buat spot check. Disebabkan Atira punya dompet hilang, jadi cikgu dan Atira akan buat spot check. Cikgu nak semua balik kerja sama. Cikgu, saya dah jumpa dah dompet saya. Jumpa dekat mana tu Atira? Dalam beg Fatihah, cikgu. Macam mana ada dalam beg saya? Bukan saya yang ambil. Tapi, dompet tu ada dalam beg awak. Lagipun, awak dengan Atira saja yang berada dalam kelas tadi. Kalau bukan awak yang ambil, siapa lagi? Betul, bukan saya yang ambil lah. Saya ni dah anggap awak macam kawan baik saya sendiri tau. Tapi tak sangka awak sanggup mencuri dari saya. Saya sangat kecewa dengan sikap awak. Okey, baik-baik. Semua diminta tenang. Dompet pun dah jumpa. Minta semua duduk di tempat masing-masing sebab cikgu lain akan masuk pula. Saya dah bagi tahu awak, Atira. Lagipun awak baru kenal dia. Awak pun tak tahu dia orang yang macam mana. Awak tengok, dia terus pulang ke rumah lepas habis sekolah. Nak mengelak dari kita lah tu. Tak apa, Tira. Jangan bersedih. Tengok wayang nak? Nasib baik ada awak. Sebelum ni saya sibuk sangat ajar dia sampai terlupa awak. Minta maaf ya Aisyah. Tak apalah. Kita kan dah lama kenal. Saya pun tahu perangai awak macam mana. Awak ni baik sangat mengajar dia sampai terlupa saya. Itulah menyesal saya ajar dia. Tak apa. Jangan fikir sangat. Dah. Jom kita beli tiket wayang dulu. Takut nanti tak sempat pula. Nek, saya dah balik. Fatihah, mak kamu terlibat dalam kemalangan jalan raya. Apa? Mak macam mana sekarang? Jangan risau. Mak kamu baik-baik saja. Cuma ada keretakan sikit di kaki kanannya. Macam mana mak boleh terlibat dalam kemalangan, Nek? Semasa mak kamu sedang menunggang motor, ada sebuah kereta memotong mak kamu. Lalu mak kamu tak sempat nak break. Jadi, mak berada di hospital mana sekarang? Mak kamu telah dihantar ke hospital pantai. Okey, saya nak pergi melawat mak dululah. Fatihah, tunggu sekejap. Ni, bawa bekal ni bagi mak kamu. Nenek tak nak ikut sekali. Nenek rasa kamu pergi dulu. Sebab nenek nak ambil adik-adik kamu. Lagipun, nenek nak sediakan makan malam lagi. Baiklah, Nek. Saya pergi melawat mak dulu, Aisyah, awak ada nampak Fatihah tak? Tak ada pula. Kenapa? Selalunya Fatihah datang awal ke kelas. Sekarang ni dah pukul 7 suku dah. Loceng kelas nak mula dah ni. Dia masih tak sampai lagi. Tak berani datang lah tu. Dah kata mencuri kan? Betul tu. Mencurikan perbuatan yang tak elok.
Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Kelas, saya dimaklumkan oleh Nenek Fatihah bahawa semalam ibunya telah terlibat dalam sebuah kemalangan. Disebabkan itu, Fatihah tak dapat hadir ke kelas kerana menjaga ibunya di hospital. Aisyah, balasanlah tu sebab mencuri. Sebenarnya saya ada benda nak bagi tahu. Jadi kelas, saya harap kita semua dapat beri sedikit sumbangan untuk meringankan beban Fatihah. Ha? Apa yang awak nak bagi tahu? Saya tak faham lah. Sebenarnya bukan Fatihah yang mencuri dompet awak. Aisyah, apa maksud awak ni? Saya masih tak faham. Sebenarnya saya yang sengaja meletakkan dompet awak dalam beg Fatihah sewaktu kalian bertugas semalam. Astaghfirullahalazim. Kenapa awak sanggup buat macam tu? Saya sebenarnya cemburu dengan persahabatan awak berdua. Sejak dia berpindah ke sini, hubungan saya dengan awak semakin renggang. Tapi hubungan awak berdua semakin rapat sampaikan saya terpaksa makan seorang di kantin. Aisyah, awak kan tahu Fatihah baru berpindah ke sini. Dia pun tak ada ramai kawan. Saya sebagai ketua kelas perlulah mendekatinya. Lagipun dia agak lemah dalam pelajaran dan minta saya membantunya. Kenapa kamu sanggup melakukan perbuatan sebegitu? Maafkan saya, Atira. Bukan saya yang awak perlu minta maaf, tapi kepada Fatihah. Tak apa, waktu rehat nanti ikut saya jumpa Cikgu Haslinda. Kita bagi tahu perkara yang sebenar. Atira, boleh tak jangan bagi tahu cikgu? Saya takutlah kena marah. Aisyah, kita kena berani bertanggungjawab atas kesalahan kita. Saya yakin Fatihah dan Cikgu Haslinda akan faham kenapa awak buat macam tu. Sila masuk. Maafkan saya, Cikgu Aslinda. Boleh saya berjumpa dengan cikgu? Boleh. Ada apa tu Aisyah? Sebenarnya cikgu, saya ada hal penting nak bagi tahu. Minta maaf cikgu, disebabkan perasaan cemburu saya terhadap persahabatan antara Atira dan Fatihah, saya sengaja meletakkan dompet Atira ke dalam beg Fatihah. Aisyah, tak apalah. Saya harap kamu tak mengulangi lagi perbuatan tu. Ini adalah duit sumbangan dalam kelas tadi. Nanti minta awak dengan Atira pergi ke rumah Fatihah untuk sampaikan sumbangan ini. Di samping itu, awak boleh mohon maaf kepada beliau. Baiklah, terima kasih cikgu. Nanti lepas sekolah, saya dan Atira akan pergi ke rumah Fatihah. Baiklah Aisyah. Hai Atira, cari Fatihah ya? Hai Nek, ni Aisyah, kawan sekelas Fatihah juga. Oh, apa khabar? Khabar baik, Nek. Sebentar ya, Nenek panggilkan Fatihah. Dia sedang menyediakan makanan tengah hari untuk dibekalkan kepada emaknya di hospital. Baiklah, terima kasih Nek. Kenapa awak berdua datang? Bukankah baru habis sekolah? Betul tu. Selepas habis sekolah, kami terus kemari. Ada apa awak berdua kemari? Fatihah, saya ingin memohon maaf sebenarnya sebab semalam saya yang letakkan dompet Atira ke dalam beg awak. Saya sebenarnya cemburu dengan awak dan Atira. Awak berdua terlalu rapat. Kadang-kadang saya rasa seperti dipinggirkan. Sebab itulah saya melakukan benda tersebut. Tak apalah, benda dah nak jadi. Awak tak marah ke? Disebabkan saya satu kelas ingat awak mencuri. Tak apa. Buat apa saya nak risau? Saya tak pernah salah pun. Terima kasih banyak Fatihah sebab sudi maafkan saya. Saya berjanji saya tak akan ulangi lagi perbuatan itu. Ya, saya juga nak minta maaf kalau saya ada melukakan perasaan awak. Bukan salah awak. Cuma saya je yang terlampau mengikut perasaan. Mulai dari hari ini, kita bertiga akan belajar bersama-sama, rehat sama-sama dan bersukan sama-sama. Yeay, baiklah. Bestnya, Fatihah, ini adalah tabung sumbangan dari kelas kita. Kami harap dapat meringankan kos mak awak dekat hospital tu. Wah, terima kasih banyak korang. Jomlah Fatihah, kita pergi melawat mak awak di hospital.